Usul kelima berbunyi, hadis-hadis yang menggugat kemutawatiran Al-Quran dan menampakkan Al-Quran tidak terpelihara daripada tokok tambah, pengurangan, pemesongan atau penyusupan pihak tertentu, baik dari kalangan jin, syaitan atau manusia, mestilah ditolak. Kalau ada hadis-hadis yang nampak menggugat, mengakibatkan kalau kita menerimanya, jadi Quran itu tidak mutawatir. Ini satu perkara besar, termasuk dalam soal akidah. Sebab Al-Quran itu dinukilkan kepada kita, sampai kepada kita dari generasi ke generasi secara tawatur, secara mutawatir. Kerana ia sama ada merupakan hadis maudhu' atau paling tinggi pun menurut penilaian sesetengah ulama hadis hanyalah hadis dhaif. Usul kelima ini diguna pakai secara meluas oleh para ulama di sepanjang zaman dalam mempertahankan kemutawatiran Al-Quran. Mereka tidak teragak-agak menolak hadis-hadis yang menceroboh kemutawatiran Al-Quran dengan menghukumnya sebagai hadis maudhu' atau sekurang-kurangnya dhaif yang sama sekali tidak harus dijadikan pegangan kerana ia menyentuh soal akidah Islam. Dan usul ini sangat penting sebenarnya kita hadamkan dengan sebaik mungkin, kerana dengan itu kita akan dapat menghargai sepenuhnya Al-Quran yang menjadi pegangan kita sebagai kitab suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Bahawa apa yang dimaksudkan dengan kemutawatiran itu ialah sesuatu yang tidak tergugat dan tidak perlu lagi kepada sanad. Itu maksud kemutawatiran Al-Quran. Baik dari apa sudut sekalipun ia berada di atas daripada jangkauan sebaran keraguan terhadap Al-Quran itu, baik dari sudut hafalannya, dari sudut bacaannya, dari sudut tulisannya, dari sudut pengajarannya, dari sudut tadabbur terhadapnya, dari sudut bacaan tajwidnya, semuanya sampai ke peringkat mutawatir yang membuatkan sesuatu itu tidak ada lagi keraguan terhadapnya. Dikenali dengan hadis Gharaniq atau kisah Gharaniq. Ia sebenarnya lebih tepat dengan nama Firya Gharaniq, iaitu dongeng Gharaniq. Gharaniq ini dipakai dengan makna berhala-berhala yang dipuja dan diagung-agungkan oleh orang-orang kafir Quraisy, Mekah khususnya. Hadis ini telah menjadi modal kepada musuh-musuh Islam yang terdiri daripada mubaligh Kristian, orientalis, anti hadis dan lain-lain, untuk menimbulkan keraguan umat Islam khususnya dan umat manusia sekaliannya terhadap Al-Quran sebagai kitab suci yang terpelihara keaslian dan ketulinannya. Kalau kita terima riwayat ini, akan tergugat kemutawatiran Al-Quran. Dan inilah yang dikatakan sebab turun bagi ayat ini, ia ada kaitan dengan hadis Gharaniq itu. Terlebih dahulu dikemukakan 3 ayat daripada surah Al-Hajj, bermula daripada ayat 52 hingga 54, yang dianggap sebagai punca kekeliruan. Bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi, melainkan apabila dia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutan. Hasutannya mengenai usaha rasul dan nabi itu dalam mencapai cita-citanya. Oleh itu Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuhnya, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana, agar dia, yakni Allah, menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah atau cobaan bagi orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka,
dan yang hatinya keras membatu. Sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam penentangan yang jauh dari kebenaran. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, sehingga tunduk taatlah hati mereka mematuhinya. Dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Kalau kita nak tengok hadis Gharani itu, buka di sini ayat ni, tengok dalam tafsir-tafsir di sinilah mereka sebutkan beberapa hadis yang dianggap sebagai sebab turun bagi ayat 52 hingga 54 surah Al-Hajj. Ini telah dikemukakan oleh ahli-ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Meskipun ia terdapat dalam banyak versi, namun kesemuanya terkenal dengan hadis Gharani. Jadi kalau kata hadis Gharani ini ada banyaklah versinya. Atau kisah Gharani, salah satunya telah dinukilkan oleh As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Manthur. Kata beliau, bermaksud Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai dengan syarat yang sahih meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair. Kata beliau, Nabi SAW telah membaca di Mekah An-Najm, yakni surah An-Najm. Apabila Rasulullah SAW selesai membaca Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra, syaitan mencampakkan ke atas lidah Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan ayat tambahan itu yang ada dalam hadis Gharani. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Pada ketika itu berkatalah orang-orang musyrikun, sebelum hari ini tidak pernah dia, yakni Muhammad SAW, menyebut Tuhan-Tuhan kita dengan elok. Sebelum ini kecam saja, keji saja sebut Tuhan-Tuhan kita. Hari ini lain. Maka bersujudlah mereka bersama-sama sujudnya Rasulullah SAW. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah selepas itu. Kata Jibril, yakni kepada Nabi SAW, bacalah di hadapanku apa yang telah aku sampaikan kepadamu. Setelah Nabi SAW selesai membaca tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, Jibril menegur Nabi SAW dengan katanya, aku tidak bawakan yang ini. Aku tidak bawakan yakni kepadamu dua ayat yang ini. Jibril kata, aku tak ajar kamu ni, yang ini dari syaitan. Kata, nah, kalau aku tak ajar kamu baca ni, maknanya dari syaitan lah. Lalu Allah menurunkan ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi, 3 ayat dalam surah Haji tadi, iaitu 22 hingga 54 surah Haji. Ini tersebut dalam tafsir Ad-Durrul Manthur jilid yang ke-6 atau surat 65 hingga 66. Inilah asas. Kita ambil satu, sebab nak ambil semua banyak sangat. Komentar ittira. Ini guna kaedah dirayat. Kita kena faham apa makna ittira, iaitu ketidaktetapan yang terdapat di dalam sesuatu cerita adalah antara sudut yang paling menimbulkan keraguan terhadapnya. Kalau cerita tu banyak versinya dan tak tetap, sekali gini sekali gini, itu tanda dah tu benda ni tak ada asas, benda ni tidak sahih. Jadi kita kena berhati-hati. Bila tengok, kalau tengok hadis Gharani ni banyak tak sama tu antara satu dengan yang lain. Tidak ada sifat hadis sahih, iaitu tetap di mana-mana pun macam tu. Ini tidak. Bagaimana mungkin sesuatu yang bukan daripada Al-Quran telah disusup masukkan ke dalamnya dan telah berada di dalamnya buat sekian lama, padahal Allah telah menjamin untuk memeliharanya daripada segala bentuk kebatilan dan tokok tambah. Keadaan ini jelas bercanggah dengan firman Allah berikut. Jadi salah satu usul dirayat ini yang pertama, bercanggah dengan Quran.
Quran kata terjamin, ini nampak macam tidak terjamin. Macam mana? Quran kata tak boleh ditokok tambah, disusup, ikut mana-mana haluan pun tak boleh. Ini nampak boleh. Itu bercanggah dengan Quran. Dalam Quran ini sebut tak boleh datang kepalsuan, kebatilan, ikut mana-mana arah pun tak boleh. Tiba-tiba ini boleh. Itu bercanggah dengan Al-Quran, tak boleh diterima. Kalau keadaan seperti itu telah benar-benar berlaku, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati kerana dihukum oleh Allah. Ini kerana ia berarti taqawul, yaitu mengatakan atas nama Allah secara dusta sebarang kata-kata rekaan. Baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran seperti tersebut dalam firman Allah yang akan dikemukakan nanti. Tetapi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati kerananya? Tidak sama sekali. Kalau begitu jelaslah karutnya kisah Gharanib berkenaan. Lihatlah firman Allah yang dimaksudkan itu. Bermaksud Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, sudah tentu kami akan menyentaknya dengan kekuasaan kami. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya dia mati dengan serta-merta. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang yakni tindakan kami itu daripada menimpanya. Jadi Allah kata, kalau andaikan Nabi ini sebut atau ada-adakan sesuatu yang bukan daripada Quran, dia tambah, Tuhan sudah janji dengan mesti kami akan hukum dia sampai mati. Tapi adakah Rasulullah mati? Tak ada mati. Menunjukkan dan tidak berlaku. Kalau berlaku, tidak kena hukum lah. Sebab itu satu kesalahan yang besar. Dan takkanlah Nabi SAW pun sengaja nak buat begitu kan. Dia tu hamba yang terpilih. Tak boleh lah.